Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Suhairi bin Ishaq. Nombor metrik 840406 115783 001. Hari ini saya akan membentangkan assignment saya, modul sistem mekanikal dan elektrikal di bangunan tajuk presentation adalah bangunan hijau atau green building. Apakah itu bangunan hijau? Definisi bangunan hijau adalah sebuah bangunan hijau adalah bangunan yang mengamalkan konsep mesra alam dalam seluruh kitar hidupnya, termasuk yang pertama perancangan, kedua reka bentuk, ketiga pembinaan, keempat penjagaan, kelima perobohan. Prinsip-prinsip reka bentuk bangunan hijau terbagi kepada 6. Yang pertama pemilihan tapak, kedua kecekapan tenaga, ketiga kecekapan dan pemeliharaan air, kelima bahan dan sumber, keempat bahan dan sumber, kelima kualiti dalaman alam sekitar dan keselamatan, yang keenam menjalankan operasi dan penyelenggaraan. Prinsip untuk pemilihan tapak merupakan salah satu ciri utama bangunan hijau yang berjaya, menekankan penggunaan semula dan pemulihan bangunan dan tapak sedia ada. Pemilihan tapak juga berkait dengan pemulihan tapak tercemar atau brown field. Ciri-ciri lain pemilihan tapak termasuk promosi biodiversity dan memaksimumkan ruang terbuka dengan mengurangkan pembangunan footprint. Prinsip seterusnya adalah kecekapan tenaga, merupakan salah satu elemen dalam projek yang boleh mengurangkan kesan pengudaraan dalam kos operasi. Untuk mendapatkan kredit cukai persekutuan dan negeri dan instansi kewangan lain seperti yang dikehendaki oleh standard ASHE INSNA 19. Komponen standard ini adalah seperti berikut. Pertama, building envelope, membina sampul surat. Kedua, pemanasan, pengudaraan dan penghawa dingin. Ketiga, pemanasan air termasuk kolam renang. Keempat, kuasa termasuk membina sistem generik yang diagihkan kuasa. Kelima, pencahayaan. Keenam, peralatan elektrik lainnya. Seterusnya, kecekapan dan pemeliharaan air, penetapan penggunaan lekapan yang maksimum dan peralatan yang menetapkan spesifikasi untuk penyimpanan air hujan dan sistem grey water. Terdapat banyak langkah yang boleh dilaksanakan untuk kecekapan dan pemeliharaan air, termasuk pertama, menggunakan tandas ultra low flush, curahan mandian aliran rendah dan lekapan pemeliharaan air yang lain untuk mengurangkan air sisa. Kedua, menggabungkan sistem dual plumbing yang menggunakan air kitar semula untuk tandas atau sistem grey water dan air yang tidak boleh digunakan untuk pengairan. Ketiga, memasang sistem peredaran semula untuk digunakan bagi pengagihan air panas secara berpusat dan sistem point of use water heating untuk lokasi yang lebih jauh. Yang keempat, gunakan pendekatan bajet air yang menetapkan sistem pengairan. Kelima, memadamkan self closing nozzle pada hose dan state of the art irrigation controllers. Keenam, menggunakan teknik pengairan mikro untuk membekalkan air di kawasan non-turf. Meter pada bangunan perlu dibuat secara berasingan dari landscape. Seterusnya,
bahan dan sumber. Pemilihan bahan binaan yang sesuai adalah sangat penting kerana ia boleh memberi impak yang besar kepada peristiwa semula jadi. Sebahagiannya disebabkan oleh banyak proses yang terlibat seperti pengeluaran, penghasilan dan pengangkutan yang semuanya memberi kesan buruk terhadap ekosistem kita. Ia juga penting kerana setengah bahan boleh membebaskan bahan kimia bertoksik berbahaya kepada penghuni. Bangunan hijau pada umumnya mengelakkan penggunaan bahan yang berpotensi beracun seperti kayu yang diawet, plastik dan pelekat berasaskan petroleum yang boleh merendahkan kualiti udara dan air dan menyebabkan masalah kesihatan. Kualiti dalaman alam sekitar dan keselamatan. Bahan seperti permadani, cat dan penutup dinding dengan volatile organic compound VOC bertahap sifar atau rendah akan melepaskan gas yang kurang dan meningkatkan kualiti udara dalam bangunan. Pencahayaan siang hari juga boleh meningkatkan kualiti dalaman alam sekitar IEQ dengan mewujudkan suasana penghuni dengan cahaya semula jadi, pengudaraan yang mencukupi dan kecekapan tinggi. Sistem pernafasan dalam saluran perlu disediakan. Menjalankan operasi dan penyelenggaraan. Penggabungan faktor operasi dan penyelenggaraan ke dalam dan ke bentuk bangunan boleh menyumbang kepada penciptaan pertukaran kerja yang sihat, produktiviti yang lebih tinggi dan kos tenaga dan sumber yang berkurangan. Mereka harus menyatakan bahan dan sistem yang memudahkan dan mengurangkan kos penyelenggaraan dan life cycle cost, penggunaan air dan tenaga yang kurang dan kos yang lebih efektif. Pentauliahan yang dipertikaikan adalah keperluan yang perlu termasuk ujian dan penyesuaian sistem mekanikal, elektrikal dan pipe untuk memastikan semua peralatan memenuhi masuk reka bentuk. Kesimpulannya, konsep bangunan hijau atau green building mungkin janggal bagi setengah warga Malaysia. Walaupun ciri-ciri bangunan ini telah sedia ada sejak tahun 2005 lagi. Sebenarnya bangunan hijau adalah bangunan yang memperhatikan kepentingan alam semula jadi. Tujuan utama teknologi ini dibangunkan untuk mengurangkan kesan terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia akibat daripada kepesatan pembangunan. Sekian, terima kasih.